Okey, jadi kita mulakan ya. Tajuk 6.3. Okey, ini adalah satu subtopik yang sangat penting dalam tajuk 6 dan kamu kena fahamkan supaya topik ni dia akan bawa sampai ke kata 5. Jadi kalau ada masalah daripada form 1 kena drill balik setiap tahun. Itu masalah dia. Okey, jadi pastikan kamu boleh buatlah tajuk ni. Tajuk ni kalau dalam form 1 ni antara tajuk yang agak sukar ataupun paling sukar lah tajuk 6 kan. Tajuk 6 ni ramai yang tak boleh nak skor. Okay. Jadi penting untuk kamu fahamkan. Jadi 6.3 subtopik yang terakhir, persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Simultaneous linear equation into variable. Okey, untuk sebelum ini kamu belajar mengenai tentang persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Kemudian subtopik 6.2 kamu belajar persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Yang ketiga kita akan belajar persamaan linear serentak. Jadi awak boleh highlightkan perkataan di situ kita ada serentak. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia kita ada simultaneous. Okay, serentak dalam dua pemboleh ubah. Jadi dia melibatkan dua pemboleh ubah juga, two variables. Kalau dalam topik ini selalu kita pakai variable X dan kita ada variable Y. So, kita nak menyelesaikan, macam persamaan sebelum ni, kamu selesaikan satu pemboleh ubah kan? Selesaikan, kamu cari apakah nilai X, apa. Sekarang ni, 6.3, kita kena cari apakah nilai X dan apakah nilai Y. Itu benda dia lah. Okay, jadi kita tengok bahagian pertama mengenai kaedah. Jadi menyelesaikan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Solve the simultaneous linear equation into variables. Okay, there are three methods that you can use to settle these two equations. Okay, persamaan linear serentak. Yang pertama kita akan menggunakan graph. Yang kedua kita akan menggunakan penggantian. Yang ketiga kita akan menggunakan teknik penghapusan. Ataupun bahasa Inggeris dia, the first one is graph, second one is by using substitution, and the third one by using elimination. Eliminate, hapuskan, substitution, penggantian. Jadi saya ada dua jenis. Yang pertama saya nak menyelesaikan soalan yang ni, yang di bulatan pertama belah kiri saya ni. Yang kedua saya nak menyelesaikan di sebelah kanan saya ni. Okay. So kaedah, kita tengok kaedah yang pertama. Ni tengok betul-betul. Ini kaedah pertama kamu. Okay, kaedah dengan menggunakan graf. Ni sedikit sukar lah. Di mana kamu ada dua persamaan linear ni. Ni ada dua. Ni persamaan yang pertama. Okay. So yang ni kamu ada persamaan yang kedua. Okay, jadi teknik dia. Okay, saya tulis ni. Langkah satu, kamu kena lukis graf. Macam mana nak lukis graf? Saya dah ajar sebelum ni dekat 6.2. Kamu titikkan titikkan apa? Plotkan satu-satu titik kan. Kamu akan dapat beberapa titik, lepas tu kamu ambil pembaris, kamu akan lukis satu garisan mengikut persamaan linear tersebut. Jadi lukis graf berdasarkan persamaan linear. Ini langkah satu. Okay, you need to draw the graph based on the linear equation. That one is the step one. Okay, langkah dua, lepas kita lukis graf, kita cari titik persilangan. Cari titik persilangan ataupun bahasa Inggeris dia kita kata find the point of intersection. Persilangan tu intersection lah. Intersection. Okay. So ada berapa langkah? Ada dua langkah. So the first one, you need to draw the linear equation. Okay, based on the linear equation given. And then the second one, you need to find the point of intersection. Ini langkah yang kita akan buat dua ni. Okay, jadi contohlah. Okay, saya nak buat langkah satu cikgu. Okay, kita buat langkah satu. Okay, saya buat sini. Okay. So carilah langkah satu nak lukis graf. Macam mana nak lukis graf? Kita kena plot. Jadi langkah satu kita lukis. Bila kita lukis, kita kena plotkan. Okey, ni yang pertama, kita ada X tambah Y. Kita ada X tambah Y sama dengan 4. Okey, kita cuba plotkan garis yang pertama dulu. Contoh, dulu saya ingatkan. Okey, kalau kamu ada X kamu kosong. Ni X dengan Y lah.
Kita plotkan. Ambil beberapa titik, tu benda dia. Okay, kalau X kamu kosong, Y kamu berapa? Nak jadikan 4. Y kamu sama dengan? 4. 4 lah. Saya pakai pen lain. Okay, X kamu kosong, Y kamu 4. Okay. So kamu tengok ni saya dah sediakan graf ni. Ini graf ni dalam bukit garis. Ni bayangkan kamu tak ada garisan. So kalau X kosong, tengok dekat paksi X. Paksi X ni yang horizontal ni, mengufuk ni. Okay, bila X kosong, dia berada dekat sini. Dekat sini ni kosong. Bila X kosong, Y 4. Ini anggapkan ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Okay. So X kosong, Y 4. So kamu ambil, plotkan, buat titik kat sini. Saya pangkarkan kat sini. Ni titik saya yang pertama lah. Okay, so try masukkan lagi. Okay, kalau nak masukkan X1, okay, Y kamu akan jadi 3. So ambil, okay, X1, ni 1 kat sini lah. Okay, ni pasti X. X1, Y dia 3. So 1, 2, 3 kat sini. So bayangkan dia tak ada garisan dulu Dia bayangkan tak ada garisan. So kamu plotkan sampailah, tak kisahlah berapa-berapa asalkan ada lah. Okay, masukkan, contohlah saya nak masukkan 4. Okay. Bila X4, Y kamu sama dengan sifar, betul tak? So X4, so sini 2, sini 3, sini 4. Okay, X4, Y kamu kosong. So ambil, kamu titikkan. Okay, lepas kamu dah ada titik ni, kita sambungkan garisan dia. Dapatlah garisan yang warna pink ni. Dapatlah garisan yang warna pink ni. Boleh tak? Boleh. Okay, so far boleh terima Okay, kita tengok kepada langkah 2. Sekarang kita akan lukiskan graf yang kedua. Iaitu 3X tolak 2Y sama dengan 2. Ini nampak macam susah lah kan? Sebab dia ada macam, ada kepala perkali kat depan tu. So yang ni kamu kena buat kiraan-kiraan dia lah. Okay. Contoh kita ada X, sini pun Y. Okay. Kalau kamu X kosong, masukkan 3 kali kosong, kosong. So kamu dapat tolak 2Y sama dengan 2. So kamu kena congak lah, kamu kena buat kiraan. Buatlah kiraan. Okay, saya buatkan tepi sini ke kan. Okay, kalau X kosong, saya dapat 3 kali kosong. Tolak 2Y sama dengan 2. So 3 kali kosong, kosong. Dah tak ada dah. So tolak 2Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 bahagi negatif 2. Okay, so kamu dapat berapa sini? Negatif 1. Macam tu. Jadi masukkan. Bila kamu X kamu kosong, Y kamu negatif 1. Jadi dia berada kat bawah sini. Kita titikkan. Tu benda dia lah. Okay. So ambil lagi mana-mana yang kamu nak lah. Poin-poin tu. Kamu kena titik-titikkan. Okay, contoh kita ambil 2 lah. Cuma masukkan kalau X 2. So kamu pun kena lah kira lagi. Buat kiraan yang sama. Kat mana nak tulis? Dah penuh. Saya dah conteng-conteng, dah merata dah ni. Okey, masukkan. Kalau 3 darab 1, saya padamkan kat sini je Okey. Sebab kamu ada, ni kan, kamu dah catat nota kan? Okey, 3 kali 1. So 3 kali 1, 3. Okey, 3 tolak 2 sama dengan 2. Okey, so sini saya padam. Padam sikit. Okey. So sekarang ni kita nak cari Y. 3 tak nak kan? Okey, kalau 3 ni kita pindah dia jadi apa? Dia jadi pindah sini jadi apa? Kalau tambah 3 pindah jadi Tolak. Tolak lah kan? Jadi tolak. So negatif 2Y sama dengan negatif 1. Y sama dengan 1/2. Dia akan jadi macam tu lah. Kejap. X2 kan? Bukan X1. Minta maaf. Buat balik. Saya letak sini X1. Patutnya X kali saya sama dengan 2. Cuba kamu buat. Saya tersilap Saya padam balik. Saya kira balik. Okey, sini 2. Masukkan X sama dengan 2 kan? Sebab bawah ni saya buat 2.
Okay, 3 kali 2 berapa? 6. 6 kan. So sini dapat 6, tolak 2y sama dengan 2. Okay, negatif 2y sama dengan 2. 6 tambah 6 bila pindah dia jadi Ada 6. so negatif 2y sama dengan 2 tolak 6. 6 menang kan? Kita tolakkan dia. 6 tolak 2 sama dengan 4. Tapi 6 menang. Kita ambil simbol negatif sebab 6 tu menang. So negatif 4. Setuju tak? Setuju. Okey, sekarang kita nak y saja. Sini asal dia darab, bila pindah jadi bahagi. So negatif 4 bahagi negatif 2. So 4 bagi 2 berapa? 2. Kita dapat 2 kan? Negatif bahagi negatif dapat nombor positif. So sini 2. Okay. Jadi kita pun plotkan. Bila x kita 2, y kita 2. So kita dapat point kat sini. Okay. Bayangkan tak ada garisan lah ni. So saya tengah plotkan. Okay, masuk lagi bila x kamu 4. Contohlah. Boleh kan? Masukkan x 4. Jadi kamu pun buat kiraan yang sama. Buat benda yang sama. So kalau x 4 saya buat 3 darab 4 tolak 2y sama dengan 2. 3 kali 4 12. Tolak 2y sama dengan 2. So negatif 2y sama dengan 2. 12 pindah. Dia akan jadi 2 tolak 12 lah. So kamu akan dapat tolak 2y sama dengan 2 tolak 12. Ada RM2, hutang RM12. Tolakkan. Dapat hutang RM10 lagi kan? Betul? So y sama dengan kita bahagi negatif 10 bagi negatif 2. Berapa jawapan dia? Y sama dengan 5. Y sama dengan 5. Okey, jadi bila x4, tengok dekat horizontal ni, horizontal axis x, x4, y5. 1, 2, 3, 4, 5. Naikkan atas. Okey, pangkal. Okey, so kamu akan dapat satu garisan. Ni langkah 1 yang menggunakan teknik graf. Okey. Ya. Kalau ni kena buat every possible equation ke? Every possible points. Kamu boleh uji dengan apa-apa titik sekalipun, janji kamu boleh plotkan graf yang diberi tu. Okey, bagus soalan ni. Setiap satu ke? Bukan 1, 2 ke? Kan? Apa dia setiap satu apa? Bukan macam buat equation ni satu sejak every possible equation ni Possible solution. Buat berapa? Oh, dia sekurang-kurangnya 3 lah. 3 is the best choice. Macam ni kan, saya buat 3. Possible solution tau, possible pair of solution. Apa maksud possible pair of solution? Dia nak nilai x dan nilai y. So macam saya buat 3 je. 1, 2, 3. Dekat sebelah satu lagi ni pun ada 3. Jadi bila ada 3 titik, dia lagi senang kita nak buat garisan lah. Kalau nak more accurate lah. Kalau tak, kamu pakai 2 point je. Tapi kalau nak buat 2 points, maksud saya 2 possible pair of solution. Macam contoh saya nak buat S0 dengan S4. Boleh tak? Jawapannya boleh. Tak ada masalah. Janji kamu buat garisan tu mesti lurus lah. Mesti lurus garisan tu. Saya suka soalan ni. Soalan ni soalan kebat juga. Baguslah dia tanya soalan ni. Okay? Selalunya kita buat 3. Tapi saya bagi tahu awal-awal lah, kalau untuk silibus form 1 selalunya kamu tak ditanya untuk kaedah graf ni sebab dia kaedah ni terlalu lama untuk kamu buat. Selalunya lah, kebanyakan orang terlalu lama, tapi kita boleh belajar sebab ni guna untuk sampai form 5 nanti. Okey, jelas So ni baru langkah 1. Okay, kita baru lukis graf berdasarkan persamaan linear. Okey, yang langkah kedua apa ni? Cari titik persilangan. Find the point of intersection. So berdasarkan garis yang kamu lukis tadi, kat mana dia punya titik persilangan? Di mana? Titik persilangan adalah ni. Dekat dua-dua. Dekat sini ni yang saya bulatkan hijau ni. Okay, titik persilangan dia dekat bila x kamu 2, y kamu pun 2. Tu titik persilangan untuk soalan ni lah. So langkah 2 titik persilangan dia ataupun point of intersection adalah, kita nak tulis macam mana? Titik persilangan. Saya buat TP X, Y kamu sama dengan
2. Tu benda dia. Jadi maksud dia di situ, dia bermaksud bila ada titik perselangan 2, bermaksud X kamu sama dengan 2, Y kamu sama dengan 2. Saya padam sikit Ni tadi untuk kira-kira je. So saya nak ajar cara kamu tulis jawapan untuk soalan ni Okay. Okay, so kita tulis cara tulis jawapan dia. Buat titik 3 ni. X sama dengan 2, Y sama dengan 2. Ini jawapan dia. Okay, boleh? Boleh. Okay, sekarang ni kita tengok kepada yang ini pula. Ini macam susah lah. Ni dia getting complicated. Okay, yang ni saya akan tunjukkan macam tadi Aish kata, boleh tak kita pakai dua possible pair of solution ataupun dua titik pasangan penyelesaian. Okay, so kita buat langkah 1. Tadi saya kata langkah 1 adalah lukis graf. Okay, so cara lukis graf, kita ambil apa nama yang pertama ni, persamaan yang pertama. So kita ada 2x tolak y sama dengan 2. Kita plotkan dia, kita ada x dengan y. Okay, kita ada x dengan y. Okay, so tadi Aish kata saya nak pakai 2 point je. Okay, so sekarang saya pakai 2 point, tak ada masalah. Okay, saya pun buat. Bila x saya kosong, jadi awak kira. Bila x kosong, y awak berapa? 2 darab kosong, kosong. Tolak y sama dengan 2. So saya nak y saja ni negatif. Apa maksud dia? Saya kena bahagikan dengan, asal ni kan ada 1 kat sini kan. Tapi saya tak nak negatif, saya nak positif. Bahagi dengan negatif 1 lah. So asalnya negatif 1 darab y. Bila kita pindah, kita dapat bahagi. So negatif 2 darab, bahagi dengan negatif 1, saya dapat y sama dengan negatif 2. So saya pun tulis bawah ni negatif 2. Okay. Okay, next. Saya nak ambil mana-mana titik lah. Boleh tak saya nak ambil this time saya nak y saya kosong? Boleh tak? Lepas tu baru saya cari x. Saya pun letak Okay, y saya kosong, apakah nilai x? Tak ada masalah saya kira. Saya cuba kira. Okay, kalau y saya kosong, so saya buat 2x tolak kosong sama dengan 2. Sebab y saya kosong. So 2x sama dengan 2. Okay, x sama dengan berapa? 2, asal ni darab pindah jadi bahagi. So 2 bahagi 2 saya dapat x sama dengan 1. Okay. So saya pun titikkan. Okay, x saya kosong, y saya negatif 2. So tengok ni, x saya kosong, sini kosong. Y saya negatif 2, sini negatif 1, negatif 2. So saya pun pangkaskan kat sini. Ni titik pertama saya lah. Okay, yang kedua saya ada x saya 1, y saya kosong. So x saya 1 kat sini. Y kosong, ni kan y kosong. So satu sini, y kosong sini. So titikkan, lepas tu kita ambil memori, kita pun gariskan. Boleh, tak ada masalah lah. Okey, boleh. Cumanya kalau kita buat 2 je macam ke atas ni kan, kadang-kadang kita bila buat garisan tu tak betul-betul accurate. Tu ada masalah sikit lah. So kalau ada titik 3 kat sini, 1 lagi kat sini pun lagi bagus kan. Tapi tak apalah, pulang pada you. 2 ke 3. Asalkan you boleh buat satu garisan. Okay. So ambil yang kedua pula. Yang kedua kita ada y tambah 2x sama dengan 4. So ambil x dengan y. Okay. Masukkan bila x kosong. Apa titik lah. Bila x kosong, obviously y kamu berapa? 4. 4 lah. Y sama dengan 4 kan bila x kosong. So sini 4. Okay, kalau lah y kamu kosong, x kamu berapa? Yang ni kita kira lah. Kalau y kosong. Kosong tambah 2x sama dengan 4. So 2x sama dengan 4. Okay, x sama dengan berapa? 4 bahagi dengan 2. So kamu dapat 2 lah. So sini 2. Bila y kosong, x 2. So ni y kosong,
X, paksi X. 1, sini 2. So titikkan sini. Okay. Yang satu lagi bila X kosong, Y 4 kat sini. So ada 2 titik, ambil garis, satukan dia macam tu. Okay. Lepas tu kita dapatlah titik persilangan. Langkah 2 kita adalah cari titik persilangan. So dia dekat sini lah. So tengok point ni kat mana, dia macam kat tengah-tengah kan. So sini Y1, Y2. Sini X kamu antara 1 dengan 2. So kita boleh letak sini 1 point. 1 point berapa ni? Setengah. 1.5 lah. Jadi kamu boleh buat langkah 2. Kamu punya titik persilangan ataupun you punya point of intersection sama dengan apa? X kamu 1.5, Y kamu sama dengan berapa tu? Y kamu? Y kamu sama dengan berapa? Ni X 1.5, Y kamu sama dengan berapa ni? 1 betul? 1. Kan? So cara nak tulis jawapan macam mana tadi saya dah ajar? X sama dengan 1.5, Y sama dengan 1. Okay? Itu menggunakan kaedah graf. Macam mana? Ada 2 langkah. The first thing you need to draw the graph. The second thing you need to find the point of intersection. Okay, that's how you need to use the method of graphing to find the value of X and Y. Boleh. So adakah anda sedia untuk langkah kaedah seterusnya? Kaedah penggantian pula. Ya. So kita akan lihat, kita ada dua soalan tadi tu. Yang tadi saya dah buat. Ni, 2 soalan. X tambah Y sama dengan 4. 3X tolak 2Y sama dengan 2. Satu lagi yang ini, kita menggunakan kaedah penggantian. Kita tengok, dapat sama tak jawapan dengan graf tadi? Okay. So ni penggantian. Ni tengok betul, penggantian. Okay, kaedah penggantian, substitution, nama pun penggantian. Nama pun penggantian. Okay. So awak tengok dulu saya buat macam mana. Okay. Jadikan langkah 1, jadikan X sebagai subject matter kamu lah. Okay. Take X as subject matter atau X sebagai perkara rumus. Perkara rumus. Okay, kalau bahasa Inggeris dia let X as subject matter ataupun X sebagai perkara rumus. Okay, X ataupun Y lah, tak kisah mana-mana So sekarang contohlah saya ada yang ni pertama, yang ni yang kedua. So saya nak tengok yang mana lebih senang lah. So saya nak tanya kamu, persamaan pertama ke kedua nampak lebih senang? Pertama. Pertama dia nampak lebih senang. Sebab apa? Dia tak ada perkali dekat depan ni. Kepala dia tu, dia tak ada perkali. Dia tak ada koefisien macam 3-2 ni Jadi senang. Kita ambil yang lebih senang. So kita ambil persamaan 1. Kita ada X tambah Y sama dengan 4. So saya nak jadikan X sebagai perkara rumus. So X sama dengan, dia duduk dekat belah kiri perkara rumus ni. For subject matter. So saya akan dapat 4, yang ini bawa pergi sini, kalau tambah dia jadi tolak Y. Okay, boleh? Boleh. Okay. Senang Okay. Okay, langkah kedua. Okay, langkah kedua. Okay, nama pun penggantian. So saya akan tulis ganti X sama dengan 4 tolak Y dalam persamaan yang saya tak guna tadi. Dalam 2. Okay, saya dah guna 1. Yang ni asalnya 1. So saya guna benda yang saya tak guna iaitu 2. So saya pun ganti. Cuba kamu gantikan. So kamu ada 3. Asalnya 3X tolak 2Y sama dengan 2. Ni equation 2 tadi tau. Okay, so 3. So X kamu ganti buat kurungan 4 tolak Y. Tolak 2Y sama dengan 2. So mana yang kamu ganti? Kamu ganti yang X ni kan. 4 tolak Y. Itu benda dia. Okay, kemudian macam mana nak selesaikan soalan ni? Kita nak buat macam mana nak selesaikan soalan ni? Kita nak cari Y. Kita hilangkan kurungan, betul tak? Betul.
Okay, so kita hilangkan kurungan. So kita darabkan 3 darab 4 kita dapat 12. Lepas tu kita dapat tolak. So 3 darab dengan Y kita dapat 3Y. Okay. So yang lain kita salin saja. Salin baliklah. Kita tolak 2Y sama dengan 2. Okay. So kita selesaikan, kita dapat 12. Ini tolak 3 dengan tolak 2 ni. Kita selesaikan, kita dapat tolak berapa? Tolak berapa? Simbol sama kan? Kalau simbol sama kita tambahkan. 3 tambah 2 berapa? 5. Kekalkan simbol dia. Tolak 5, Y sama dengan 2. Okay? Okay, kemudian kita dapat tolak 5Y sama dengan, okay, 2. Asalnya 2 ni tambah. Kita pindah jadi apa? Kalau kita nak pindah, kita dapat tolak. So tolak 5Y sama dengan, ni berapa ni? Negatif 10 kan? Okay, Y sama dengan negatif 10 bahagi dengan negatif 5. Kita dapat berapa? 2 lah. Okay, dapat nilai Y. Okay, bila dah dapat nilai Y, kita masukkan Y ataupun ganti Y sama dengan 2 dalam perkara yang ada X ni. X sama dengan 4 tolak Y. So gantikan. So X tolak sama dengan 4 tolak. Okay, Y tadi dapat 2. So 4 tolak 2 berapa? 2. Okay, sekarang saya nak kamu check dengan kaedah graf tadi. Sama tak jawapan kamu? X2, Y2. Dapat sama. So inilah kaedah penggantian. Okay. So kaedah penggantian ni kamu akan jumpa lagi nanti. Nanti form 3 jumpa, form 4 pun jumpa balik. Itu form 5. Kamu akan guna balik. Tapi dia tambah lagi satu pemboleh ubah. Jadi Z pula, ada 3. Okay, saya ada soalan untuk kamu lah. Soalan cepu mas. Okay, kamu belajar yang sebelum ni kamu belajar pemboleh ubah. Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, betul tak? Betul. Okay, kamu selesaikan nilai X. Kamu perlukan berapa persamaan linear? Kamu perlukan 1 je, betul tak? Untuk cari nilai X kan? Selalu cari nilai X, 1 je persamaan linear. Okay, sekarang kamu ada 2 pemboleh ubah. Bila kamu nak selesaikan 2 pemboleh ubah ataupun nilai X dengan 2Y, kamu perlukan berapa persamaan linear? 2. 2 juga kan? Macam ni. Ni persamaan 1. Ni ambil tengok pen saya ni. Persamaan 1, ni persamaan 2. So 2 persamaan linear dapat selesaikan 2 pemboleh ubah. Okay, nanti tingkatan 5, kamu akan menyelesaikan 3 pemboleh ubah. Kamu perlukan berapa persamaan linear? 3. 3. Betul, 3. Pandai. Okay. So ni tingkatan 1 punya lah. Ada 2 pemboleh ubah, 2 persamaan linear. 1 pemboleh ubah, 1 persamaan linear. Okay. So jelas tak yang ni? Okay, jadi kita tengok soalan yang kedua. Soalan kedua Okay. Kita tengok ni nombor 1 dan ni nombor 2. Okay, saya nak tanya kamu lah. Okay, kamu nak mana dulu? Nak ambil nombor 1 ke nombor 2? Kamu rasa macam senang? Tak kisahlah sebenarnya. 1. Nak pakai 1, okay, tak ada masalah. Kita boleh guna 1, tapi this time saya nak jadikan Y sebagai perkara rumus. Sebab kalau kat sini X kita ada kepala, kita ada perkali. Y kita ada 1 je perkali kan? Sebab X kita ada 2 perkali 2. Jadi untuk soalan ni saya nak jadikan Y sebagai perkara rumus. Tak ada masalah, boleh. Yang mana yang paling senang, tak ada masalah. So saya tulis ni, Y sebagai perkara rumus. Sebab dia lebih senang Okay. So asalnya saya ada 2X tolak Y sama dengan 2. Okay, tolak Y sama dengan, okay, pindahkan 2. So 2X kalau pindah dia jadi berapa? Tolak ke tambah? Tolak. Okay, tolak 2X. Okay. So sekarang saya nak Y saja.
So y. Ni asalnya negatif 1y, 1 darab y. Saya nak y saja. Jadi apa perlu saya buat? Saya kena buat apa? Bahagi dengan negatif 1 lah. Sebab nak hilangkan negatif ni. Okay? So saya dapat, kalau ni cancel, saya dapat y sama dengan yang ini, dia akan jadi macam mana ni? Dia akan berubah simbol lah ataupun letak saja negatif ni kat luar. 2 bahagi negatif 1 dapat negatif 2. Benda dia. Ini tolak jadi tambah lah. Simbol berubah Awak ingat macam tu je. Simbol berubah kalau darab ataupun bahagi dengan nombor negatif. Ini dia suka sikit. Kena betul-betul Okay. Kalau awak tak nampak lagi macam cikgu tak faham lah cikgu. Okay. Saya padam sikit. Macam mana boleh simbol tu berubah? Padam. Tu saya kata satu topik ni dia awak akan pening sikit. Kalau awak dengan separuh-separuh boleh tak ingat lah nanti. Ini kita boleh pecahkan. So saya dapat saya dapat 2 per negatif 1. Saya padam. Dua per negatif 1. Okay. Yang ini saya dapat tolak 2x per negatif 1. Okay. So, yang ni saya akan dapat y sama dengan atas okay. Y sama dengan negatif 2 sebab 2 bahagi negatif 1 dapat negatif 2. Okay. Ni negatif. Ingat lagi kalau negatif bertemu dengan negatif kita dapat apa? Tambah 2x. Tu dapat macam tu lah. Sekarang langkah 1 saya dah selesai. Okey, langkah 2. Apa tadi langkah 2? Siapa ingat langkah 2? Lepas dah jadikan y ataupun x sebagai perkara rumus, langkah 2 kita buat apa? Ganti ataupun substitute. Okey, substitute y sama dengan negatif 2 tambah 2x ke dalam mana? Kalau dah guna pertama, kita nak guna yang mana pula yang belum guna? 2x. Dalam into 2 lah. Okay? So ganti. So sekarang saya nak awak gantikan. So asalnya kita ada ni y tambah 2x sama dengan 4. Ini equation 2 awak. So ganti y sebagai negatif 2 tambah 2x. Negatif 2 tambah 2x. Kita gantikan. Kita ganti ni. Dia dah tulis ni. Tambah 2x sama dengan 4. Okay. Lepas tu selesaikan. Soalan ni awak akan dapat. Okay. Buka kurungan. Negatif 2 tambah 2x tambah 2x. Sama dengan 4. Okay. Dah buka kurungan kan? Okay. So selesaikan. Negatif 2. 2x tambah 2x dapat berapa? 4x. 4x. Ni macam ni lah. Simbol sama. Kalau simbol sama dia tambah. Kalau dua-dua simbol tolak dia tambah tapi simbol negatif tu letaklah dekat depan ni. Ni pun sama, tambah-tambah. So simbol positif kekal sama dengan 4. So saya nak x saja, apa saya buat? Saya pindahkan 2. 2 pindah jadi apa? 4 tambah 2 kan? So 4x sama dengan okey, sekejap okey, so saya dapat berapa? 4 tambah 2 berapa? 6 kan? 6. So x sama dengan 6 bahagi 4. Okay. 6 bahagi 4 ni sama, kalau kita kecilkan kita dapat 3 per 2, betul tak? Betul. Ataupun point ni kita dapat 1.5 kan? Okey, lepas tu kita ganti, dah dapat nilai x, kita ganti x 1.5 dalam y. Okay, mana ada tak y? Tadi kan kita dapat y, ni y kita. Okay. So ganti, y sama dengan negatif 2 tambah 2x. So y sama dengan negatif 2 tambah 2 darab 1.5. So kita dapat berapa y ni? Negatif 2 tambah 1.5 darab 2 berapa? 3 kan? Okay, negatif 2 tambah 3. Tolakkan. Berapa dapat? 1, betul tak? Betul. 1 kan?
So jawapan dia 1.5 dengan 1. So check dengan kaedah graf, sama tak jawapan kamu tu? Sama. Sama Tu kaedah penggantian. Okay, so sekarang saya tanya kamu. Kaedah pertama ke kaedah kedua yang senang? Kaedah graf ataupun substitute penggantian? Graf. Yang senang graf. Graf. Kamu nampak graf lah kan? Sebab yang ni dia macam lebih kepada algebraic equation. Tapi kalau kaedah graf tu kamu kena plotkan lah titik-titik-titik. Kena cari titik yang betul lah. Selalunya tengok soalan lah. Nanti kan kamu cuba buat modul nilam, kamu akan nampak lah. Okay, ni penggantian. Okay, macam mana penggantian? Jadikan Y ataupun X sebagai perkara rumus. Yang kedua, you guna penggantian lah. Substitute X, substitute Y, ganti-ganti. Okay? Itu kaedah yang kedua. Okay, ready tak belajar kaedah ketiga? Penghapusan. Ni kaedah yang terakhir. Ready. Boleh So saya ada ajarkan kaedah penghapusan. Kita tengok hapus pula ataupun eliminate. Okay, ni kamu tengok. Okay, ni nombor 1, ni nombor 2. Ni semua kena pay attention betul-betul Ni 1, ni 2. Okay, langkah 1 ataupun step 1, pastikan perkali X ataupun Y itu sama yang kamu nak hapuskan lah. Okay, saya nak tanya soalan untuk kamu lah. Kamu nak hapuskan X ke nak hapuskan Y dalam soalan ni? X. Okay, nak hapuskan X. Ni tak kisah tau, mana-mana nak hapuskan dulu. Okay, pastikan perkali bagi X ataupun Y sama. Okay, so sekarang Aish kata dia nak hapuskan X. Aish kata dia nak hapuskan X. Saya tanya kamu. Okay, persamaan 1 perkali dia 1 dekat X ni. Persamaan 2 perkali dia 3. Macam mana kita nak seimbangkan? Kita nak, kalau sini 3, saya nak jadikan persamaan 1 pun 3. Saya nak buat apa dengan persamaan 1? Darab berapa? Saya akan buat darab 3. Sebab sekarang saya nak hapuskan 3. Disebabkan persamaan kedua saya ada perkali 3, coefficient of 3. Saya nak jadikan persamaan 1 pun ada perkali 3. Jadi, the whole of equation 1 saya kena darab dengan 3. Sebab nanti saya akan samakan dia. Okay, so kamu tengok dulu. So, saya darab dengan 3. So, persamaan 1 saya yang baru dia akan dapat. Okay, X kali 3 dapat berapa? 3, 3X. Tambah. Okay, Y kali 3 saya dapat berapa? 3Y sama dengan. Okay, 4 kali 3 saya dapat berapa? 12. Saya dapat 12. Okay, ini persamaan 1 saya tadi. Yang baru tau. Yang baru Okay, so saya yang kedua saya salin je kat bawah ni. 3X tolak 2Y sama dengan 2. Ni yang 2 yang lama. Okay, dah sama. Okay, langkah 2 kita hapuskan. Okay, langkah 2 kita hapuskan. Okay, ini langkah 2. Okay, satu lagi langkah 2 hapuskan X. Okay. Okay, macam mana nak hapuskan X? Saya ada 2 persamaan ni. Saya boleh tolak ke tambah? 3 dengan 3 ni tolak ke tambah? Soalan saya untuk kamu. Tolak lah. So saya pun tulis kat sini tolak. Tolak sini buat kurungan lah, nanti kamu pening. Okay, 3 tolak 3, mati. Dah tak ada, habis dah. Okay. So yang kedua saya ada 3Y, tolak-tolak dia akan jadi tambah. Sebab ada kurungan tolak-tolak akan jadi tambah. Ini bermaksud 3Y tambah 2Y. Berapa saya dapat? 5Y. 5Y. Okay, sama dengan. Okay, 12. Ini 12. 12 tolak 2, dapat berapa? 10. Okay, saya ulang balik. 3X tolak 3X saya dapat kosong. Okay, 3Y, yang ni tolak-tolak jadi tambah. So 3Y tambah 2Y dapat 5Y. 12 tolak 2 saya dapat 10. Berapa Y saya? Boleh tak saya selesaikan Y? Boleh kan? Boleh. So saya hapus Y. 10 bagi. 5Y sama dengan 10.
So y sama dengan 10 bahagi dengan 5, saya dapat y sama dengan 2. Okay, so lepas tu kita boleh cari x. So ganti y sama dengan 2 kat dalam mana-mana yang senang. So 1, 2, yang mana senang? Dalam persamaan 1 lah. Kita ambil satu yang lama untuk cari x. So kita ada x tambah y sama dengan 4. Ini yang persamaan pertama tadi tu. So x tambah 2 sebab y 2 sama dengan 4. So x sama dengan 4 tolak 2. So x sama dengan 2. Ha. Dah selesai. Ini adalah kaedah elimination ataupun kaedah penghapusan. Okey. Ha. So sama tak jawapan dengan tadi tu? Sama tak? Okey, kita tengok yang kedua. Ini yang kedua Okey. Cikgu ni tak sama kepala. Tak sama kepala. Itulah macam tadi kan. Atas tak sama kepala. Ni pun teknik dia sama. Dia tak sama kepala. Lepas tu susunan dia ni tak sama. Jadi kamu boleh susun. Kamu jangan tertipu Kamu nampak tak? Sekarang ni X dengan X. Ni X dengan X. Y dengan Y. Boleh tak kamu susun? Boleh. Boleh je kan? Boleh susun sebenarnya soalan ni. Okey. Saya nak susun mana? Nak susun. Boleh tak saya susun 2? Saya buat baru. So pertama saya ada 2x tolak y sama dengan 2. Okay, yang kedua saya susun. Saya terbalikkan. Ni kan boleh susun sebab dia tambah tolak je. So saya letak 2x. Tambah ke tolak y sini? Tambah y kan? So yang ini saya susun. So kamu boleh susun equation ni. Sebab kita nak samakan dia punya apa nama tu, pemboleh ubah. Tu susun dia. Pastikan X duduk dekat tempat X. Okay, ni saya dah susun. Yang nombor 2 Saya terbalikkan. Okey, sekarang boleh tak kita nak hapuskan mana? Yang senang. Saya nampak yang X lah kan? Sebab kalau kita tolak je equation ni, kita dah boleh dapat Y. Betul tak? Betul. So sekarang kamu cuba tolak. Tolak, letak kurungan dah kat sini So, tolakkan. Okay, 2 tolak 2. Dah tak ada dah. Kosong. Okay, yang ni negatif Y. Tolak tambah jadi tolak Y. Sebenarnya dia ada tolak Y lah. Tu jawapan dia sebenarnya kan. Tolak tambah jadi Y. So, sini saya dapat 2 tolak 4. Sini 2 tolak 4. Tu benda dia. Ni saya tunjukkan. Okay, tolak Y dapat berapa? Negatif. Hutang satu lagi. Berapa hutang? 2 hutang. Tolak 2Y lah. Okay, 2 tolak 4. 4 negatif 2. Negatif 2 Okay, so Y sama dengan negatif 2 bahagi negatif 2. Sebab kita nak hilangkan negatif 2 punya kepala kat Y ni, saya dapat Y sama dengan 1. Okay. Lepas tu kita pun ganti Y sama dengan 1 dalam mana-mana. Mana-mana kamu nak ganti? Dalam 1 ke dalam 2 yang senang? Tak kisahlah untuk kamu. Nak mana? 1 ke 2? 2. Nak masuk dalam 2. Okay, boleh. Ataupun eliminate, substitute Y equals to 1 into equation of 2. Okay, so kita akan dapat Y plus 2X equals to 4. This one is equation 2. Okay, and then we replace Y equals to 1. So kita dah gantilah. Plus 2X equals to 4. So 2X equals to 4. Okay, 1 we bring to the other side, we get negative 1. So 2X equals to 3. So X equals to, we don't want the 2 because originally 2 times X equal to 2X kan. We don't want the 2, so that means we need to divide. Okay, so X equals to 3 over 2 or X equals to 1 over 5. So we get the answer. Dapat dah semua jawapan dia. Okay. Okay, so
Macam mana? Ada 3 kaedah. Yang mana senang? Penghapusan. Penghapusan nampak lebih senang tapi dia melibatkan you punya kiraan. Kalau kamu punya tolak tambah kamu salah, salahlah dia. Okay. So tiga lah soalan ni. Jadi kamu dah buat sama dengan saya. Alhamdulillah. So kamu boleh tengok buku modul Nilam. Kamu boleh cuba buat dulu. Nanti hari Jumaat kita akan tengok dan kita akan bagi kamu soalan lebih lagi lah. Sebab topik ni dia kena banyak jugalah. Okay, so untuk this one you boleh tengok modul Nilam, you boleh buat page 64. 64, 65. Sampai mana? Adakah sampai habis? Dari belajar kan? Sampai 69. Okay. Okay, so dah settle. You boleh buat, sekian Okay, so take this as your homework. Okay, ataupun dia punya assignment. Modul Nilam. Okay, page what? Page, tadi saya kata page 64 Page 64 until 69. Okay, habiskan semualah. So hari Isnin kan? Ada 5 hari kan? Betul tak? Ada berapa page ni? Ada 5 page. Satu hari, 1 page. Boleh buat? Boleh buat tak satu hari 1 page? Boleh. Boleh sangat kan? Sebenarnya satu hari 1 page dah boleh buat dah, ataupun satu hari 2 page. Jangan paksa kalau rasa macam susah, tak ada masalah, kamu tinggal ataupun kamu boleh tengok semula rakaman saya ataupun kamu tengoklah mana-mana rakaman YouTube yang ada, rakaman saya pun tak ada masalah, you boleh tengok. Okay, tengok berkali-kali dan sampai you boleh buat. Yang penting kalau algebra kamu okay, tambah tolak kamu tak ada masalah, kamu memang boleh buat topik ni dengan bagus sekali. Saya dah tengok dah. Topik ni tak ramai yang menguasai, tapi kalau siapa yang menguasai tu memang betul-betul dia punya algebra dia bagus. Okay? Itu bendanya. Alright, saya dah buatkan pool kehadiran ke? Belum lagi ya? Belum. Ada apa-apa nak tanya? Okey, Bakti saya dah buatkan kehadiran. Tolong masukkan kamu punya tu kehadiran sekarang. Yang Telegram pun key in juga masuk. Kira kamu hadirlah kelas saya ya. 98 hadir. Okay, 1 pun saya dah buat. Okey, 1 Iman last sekali. Tolong key inkan kehadiran kamu. Terima kasih cikgu. Ya. Bantulah ketua kelas kamu tu kan. Janganlah senyap je. Kamu hadir tapi kamu tak cakap kat ketua yang aku hadir ataupun kamu tak isi pun pool tu. Dah lah tak isi pool, lepas tu pakai nama samaran. Macam mana ketua nak kenal kan? Okey, bagi kerjasama. Kalau kita mudahkan urusan orang lain, Allah mudahkan urusan kita. Okey, so rasanya sekadar tu saja. Tak ada apa-apa nak tanya kan? So kita tutup kita punya kelas dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, bye semua. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu.